Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semuanya. Baiklah, untuk hari ini kami akan membentangkan untuk tugasan 3 BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Khadijah binti Adenan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Haida binti Arbin, Nur Syazwani binti Muhammad Shah dan Surani binti Nur Hashim. Baiklah, untuk tugasan ini, kami akan menyentuh kepada pengenalan ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran, perbandingan ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk campuran, serta proses penerbitan ayat. Pengenalan ayat majmuk. Menurut buku Tata Bahasa Dewan, edisi ketiga 2008, ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu. Contohnya, Ali sedang membaca buku dan Fatimah sedang membuat latihan matematik. Ayat ini sebenarnya digabungkan melalui dua ayat tunggal, yaitu ayat tunggal yang pertama, Ali sedang membaca buku. Ayat tunggal yang kedua, Fatimah sedang membuat latihan matematik. Ayat ini digabungkan dan terhasillah ayat yang baru, yaitu ayat gabungan Ali sedang membaca buku dan Fatimah sedang membuat latihan matematik. Terdapat 3 jenis ayat majmuk, yaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan atau ayat gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih daripada dua ayat yang disambungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, serta, tetapi, sambil, dan lain-lain lagi. Contoh, Azwani dan Azwan, adiknya, belajar di sekolah menengah kebangsaan Kudat Sabah. Ayat ini sebenarnya berasal daripada dua ayat tunggal, yaitu Azwani belajar di sekolah menengah kebangsaan Kudat Sabah, dan ayat tunggal yang kedua, Azwan adiknya belajar di sekolah menengah kebangsaan Kudat Sabah. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Baiklah, seterusnya untuk ayat majmuk campuran, menurut Nik Safia Karim 1963 ada menyatakan bahawa ayat majmuk campuran merupakan ayat yang mengandungi lebih daripada satu ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri ayat majmuk campuran, antaranya ialah ayat yang dibina biasanya panjang dan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Seterusnya, ayat majmuk campuran biasanya dicampur dengan satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Ayat majmuk campuran juga terjadi apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 klausa yang mungkin campuran ayat setara dengan satu ayat majmuk yang tidak setara. Klausa yang digabungkan ialah sekurang-kurangnya satu klausa bebas, manakala klausa lain merupakan klausa tidak bebas. Contohnya, kita dapat melihat melalui ayat ini, ibu memasak nasi dan kakak mencuci pinggan ketika bapa pulang. Ibu memasak nasi merupakan klausa pertama dan kakak mencuci piring merupakan klausa kedua, manakala bapa pulang merupakan klausa ketiga. Klausa pertama dan kedua adalah setara, manakala klausa pertama dan kedua serta ketiga adalah tidak setara. Oleh itu, klausa 1 dan klausa 2 menjadi klausa induk, manakala klausa 3 menjadi klausa bawahan. Seterusnya, kita dapat melihat contoh ayat majmuk campuran yang terdiri daripada ayat gabungan campur ayat komplimen, ayat gabungan campur ayat relatif, ayat komplimen campur ayat relatif, ayat komplimen campur ayat keterangan, dan ayat keterangan campur ayat relatif. Baiklah, kita teruskan lagi pembentangan ini dengan perbandingan antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Dalam perbandingan ini, terdapat perbezaan dan persamaan bagi kedua-dua jenis ayat majmuk tersebut. Yang pertama ialah perbezaan, yaitu dari segi maksud.
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua jenis ayat atau lebih yang dijadikan satu. Manakala ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu terdiri daripada campuran ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Kata hubung yang digunakan bagi menggabungkan ayat majmuk gabungan ialah dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Bagi ayat majmuk campuran pula, kata hubung yang digunakan berdasarkan jenis ayat majmuk yang digabungkan. Maksudnya, jika ayat majmuk itu digabungkan dengan ayat majmuk komplement, maka kata hubung yang digunakan ialah bahawa dan untuk. Contoh bagi ayat majmuk gabungan ialah murid-murid menyanyi sambil belajar. Yang mana ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil. Dan apabila dipecahkan, ayat ini terdiri daripada dua jenis ayat tunggal, iaitu murid-murid menyanyi dan yang kedua murid-murid belajar. Manakala ayat majmuk campuran, contohnya, Haikal sedang membaca buku tetapi kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. Yang mana ayat ini terdiri daripada dua jenis, iaitu Haikal sedang membaca buku ialah ayat tunggal dan ayat yang kedua ialah kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur, itu ialah ayat majmuk pancangan relatif yang menggunakan kata hubung yang. Oleh itu, apabila kedua-dua jenis ayat ini digabungkan dalam ayat majmuk campuran, maka kata hubung yang digunakan ialah kata hubung tetapi. Seterusnya, dari segi pembentukan ayat pula, ayat majmuk gabungan dibentuk melalui ayat 1 disusuli kata hubung dan seterusnya ayat 2. Seperti contoh yang telah saya sebutkan sebentar tadi, manakala bagi ayat majmuk campuran pula, pembentukan ayatnya adalah terdiri daripada berbagai-bagai bentuk, kerana pembentukan ayat tersebut berdasarkan ayat majmuk yang digabungkan. Bersamaan bagi kedua-dua jenis ayat tersebut ialah menggabungkan ayat dengan menggunakan kata hubung. Seperti yang kita lihat, contoh-contoh yang diberikan menggabungkan satu ayat kepada ayat yang lain dengan menggunakan kata hubung. Seterusnya, banding beza proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Proses penerbitan ialah proses yang melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Jadi dalam ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran ini hanya melibatkan dua proses, iaitu proses pengguguran dan proses peluasan, dan tidak melibatkan proses penyusunan semula. Untuk perbezaan, hanya ayat majmuk gabungan sahaja yang terlibat dalam proses pengguguran, manakala ayat majmuk campuran tidak dapat terlibat dalam proses pengguguran. Proses pengguguran ialah proses transformasi yang berlaku pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat. Oleh itu, ayat majmuk gabungan menggugurkan subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Contohnya, seperti yang diberikan iaitu murid-murid menyanyi sambil belajar. Dan apabila dipecahkan, ayat ini terdiri daripada dua jenis ayat tunggal, iaitu murid-murid menyanyi dan murid-murid belajar. Oleh itu, apa yang digugurkan dalam ayat ini ialah subjek yang sama, iaitu murid-murid. Jadi, ayat yang dibina akan menggunakan satu subjek sahaja, iaitu murid-murid di bahagian awal ayat tersebut. Manakala dari segi persamaan pula, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran berlaku dalam proses peluasan, yang mana proses peluasan ini ialah menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Dalam proses peluasan terdapat beberapa jenis, tetapi ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran berlaku dalam peluasan dengan kata hubung. Contoh bagi ayat majmuk gabungan ialah Haziq dan Aiman berbasikal ke sekolah. Apabila ayat ini dipecahkan, maka ayat yang pertama ialah Haziq berbasikal ke sekolah dan ayat yang kedua Aiman berbasikal ke sekolah. Dan pada asalnya ayat ini adalah ayat yang terdiri daripada satu jenis, iaitu Haziq berbasikal ke sekolah, dan ada unsur penambahan iaitu Aiman berbasikal ke sekolah, dan ia akan digabungkan dengan menggunakan kata hubung.
Dan contoh bagi ayat majmuk campuran pula, Rahim pergi bermain bola di padang tetapi abangnya tidak mahu ikut kerana sakit perut. Apabila ayat ini dipecahkan, yang pertama ialah Rahim pergi bermain bola di padang. Ayat ini ialah jenis ayat tunggal. Yang kedua, abangnya tidak mahu ikut kerana sakit perut. Ayat ini pula ialah ayat majmuk pancangan keterangan. Jika dikaitkan dengan proses peluasan pula, ayat yang pertama ialah ayat asal bagi ayat majmuk tersebut, kerana ayat yang kedua ialah unsur penambahan dalam ayat pertama yang menghasilkan ayat majmuk campuran. Oke, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.